Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan, petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Lazat sungguh rasa tomato dimakan bersama buah kuini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Yang mulia, Tuan Peneraju Majlis, barisan para hakim yang bijaksana serta sentiasa berada di jalan kebenaran, penjaga masa yang begitu fokus dengan waktu, Ustaz Wan Saifuddin dan seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Tampilnya saya berpidato ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Melazimi Qiyamul. Hadirin yang dihormati sekalian, Qiyamul merupakan perkataan yang bukan asing lagi buat kita umat Islam. Malah dijadikan rutin harian atau mingguan atau bulanan untuk menambahkan lagi ganjaran pahala untuk solat. Seterusnya, Qiyamul sangat terkenal dengan makna solat malam. Banyak masyarakat kita atau ramai masyarakat kita mengatakan bahawa Qiyamul itu merupakan solat tahajud, tetapi ia tidak merangkumi makna yang sebenar solat Qiyamul itu sendiri. Waktu yang boleh melaksanakan solat Qiyamul ini adalah selepas waktunya solat Isyak dan sampai terbit fajar. Qiyamul dilakukan pada 2/3 malam, iaitu kira-kira pukul 4.30 pagi. Dan solat Qiyamul ini boleh dilaksanakan sebelum atau selepas kita tidur seketika malam itu. Tidak dijadikan syarat yang khusus untuk menunaikan Qiyamul. Okey, seterusnya, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, maksud Qiyamul adalah berjaga pada waktu malam untuk beribadat, iaitu seperti bersembahyang sunat, berzikir dan berdoa. Menurut Wikipedia Melayu pula, maksud Qiyamul merujuk kepada amalan beribadat pada malam hari dengan mengerjakan solat-solat sunat seperti solat sunat taubat, tahajud, witir dan lain-lain. Qiyamul boleh dilaksanakan secara individu ataupun berjemaah. Menurut surah Al-Isra ayat 79 bermaksud, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu berqiyamul, iaitu bertahajud, kerana ia merupakan perjalanan orang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya Qiyamul mendekatkan diri kita kepada Allah, menghalang melakukan dosa, kifarah di atas kejahatan dan mencegah penyakit badan. Dalam riwayat Tirmizi. Seterusnya, kita mestilah mempunyai persediaan yang rapi sebelum melakukan Qiyamul supaya kita lebih bersedia untuk melakukan ibadat pada malam hari. Antara langkah yang dapat dilakukan apabila mahu berqiyamul ialah apabila kita bangun daripada tidur. Kita mestilah sentiasa bersyukur kerana setiap hari kita diizinkan olehnya, iaitu oleh Allah, untuk hidup kembali setelah beberapa jam dimatikan olehnya. Islam mengajar kita ketika kita sudah bangun tidur, kita mestilah membaca doa bangun tidur yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati, iaitu membangunkan dari tidur, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Langkah seterusnya ialah dengan menyucikan tubuh badan kita dengan baik. Sesudah kita bangun dari tidur, kita tidak akan sedar apa yang berlaku ketika kita sedang tidur. Kemungkinan najis keluar dari mulut kita seperti air liur basi, ataupun keluar dari kemaluan sama ada bermimpi ataupun seumpamanya. Jika kita bermimpi yang boleh menyebabkan hadas besar, maka wajiblah untuk kita mandi junub, iaitu mandi wajib. Manakala jika kita yakin tidak bermimpi, adalah lebih baik jika kita membersihkan diri kita dengan mandi juga. Kemudian bersuci dan mengambil wuduk untuk persediaan kita untuk solat Qiyamul ketika itu.
Para hadirin yang dihormati sekalian, terdapat beberapa solat-solat sunat dalam qiyamul lail seperti solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih dan selalunya diakhiri dengan solat sunat witir. Antara kelebihan yang kita perolehi daripada melakukan qiyamul lail adalah dimakbulkan doa yang kita minta daripada Allah. Ini kerana ketika orang lain sedang tidur, kita dengan hati yang kuat bangun tanpa dipaksa dan berqiyamul lail dengan melakukan solat-solat sunat yang jarang kita lakukan dengan penuh khusyuk dan fokus dalam mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Taala. Selain itu, berqiyamul lail juga dapat membuatkan hati dan fikiran kita lebih tenang kerana kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Taala. Kita juga dimurahkan rezeki dan dihormati oleh masyarakat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala daripada perkara-perkara yang dikhianati oleh manusia kepada kita dalam menjalankan kehidupan. Kita sebagai orang Islam, kita perlulah mempunyai sifat yang bertolak ansur dalam apa jua keadaan. Dengan mempunyai sifat ini, kita akan disegani oleh orang di sekeliling kita, tidak kira tua atau muda, dan saling menghormati. Suasana ini dapat membahagiakan antara masyarakat dan menjadikan kehidupan kita lebih bahagia dan tenang tanpa ada perkara-perkara buruk yang berlaku antara kita dan masyarakat. Selain daripada kelebihan berqiyamul lail, terdapat juga hikmah jika kita melakukan qiyamul lail. Antara hikmah tersebut adalah kita sebagai hamba Allah, kita mestilah sentiasa berharap kepadanya. Dan dengan berqiyamul lail ini, kita dapat meningkatkan keimanan diri kita sendiri agar berada di jalan yang benar, iaitu jalan Allah. Ia juga dapat meninggikan darjat kita di sisi Allah dan dapat beribadat kepadanya dengan keadaan yang khusyuk. Kita juga dapat mendidik jiwa kita supaya mempunyai rasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Antaranya adalah mendapat nikmat kesihatan supaya dapat beribadat kepada Allah dengan selesa, dan nikmat waktu malam yang tenang menyebabkan hati kita tenang daripada ujian-ujian yang terjadi kepada kita. Dengan berqiyamul lail juga dapat melatihkan diri kita menjadi insan yang bertakwa dan banyak melakukan amalan-amalan sunat yang jarang kita lakukan sebelum ini. Hikmah berqiyamul lail lainnya adalah kita dapat mendidik diri kita untuk melawan hawa nafsu dan hasutan syaitan. Dengan cara ini, kita sebagai hamba Allah menyedari bahawa kita dicipta untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bersenang lenang di atas muka bumi ini. Dunia ini hanya sementara dan di akhirat itu kekal selama-lamanya. Berqiyamul lail juga dapat melatihkan diri kita dengan hanya berharap kepada Allah dan keredaan Allah semata-mata. Jangan terlalu bergantung kepada perkara-perkara yang tahyul dan asing atas muka bumi ini, seperti menggunakan perkhidmatan bomoh untuk menjaga kesejahteraan kita sepanjang kita hidup dan menggunakan perkara-perkara yang tidak baik. Kita sebagai manusia akan ada perasaan yang gelisah dan tidak puas hati sesama manusia. Dengan berqiyamul lail di waktu akhir malam, kita dapat mentenangkan jiwa kita, terutama sekali untuk yang melibatkan emosi. Apabila melibatkan emosi yang tersirat di dalam hati, sangat susah untuk kita membaiki dan memulihkan kembali menjadi seperti biasa. Selain itu, kita juga akan diberikan kesihatan tubuh badan kita sihat dan menyegarkan kerana suasana segar pagi-pagi dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Berqiyamul lail juga dapat menajamkan akal fikiran kita dan menguatkan lagi kekuatan rohani diri kita. Ia juga dapat menambahkan lagi rasa kedenya diri kita di sisi Allah dan selalu bertawakal kepadanya. Ini dapat melatihkan diri kita dengan bersikap khauf, iaitu takut dan selalu berharap kepada Allah. Dengan hikmah-hikmah sedemikian, ini menunjukkan bahawa dengan melakukan qiyamul lail dapat menambah baikkan lagi isi hati kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Di samping itu, antara cara-cara untuk kita membiasakan diri dengan bangun awal pagi antaranya adalah jika kita ingin makan malam, pastikan makan malam tersebut sebelum
waktu maghrib seperti pukul 6 petang dan tidak makan selepas waktu isyak. Ini kerana jika kita makan pada waktu yang sudah malam, ini akan memberatkan fizikal kita dan tidak dapat bangun dalam keadaan yang cergas di pagi hari. Selain itu, jangan terlalu bekerja keras pada waktu siang. Ini dapat membuatkan diri kita cepat penat dan tidur dalam keadaan nyenyak kerana kepenatan. Selain itu juga, kita juga haruslah mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat dan mestilah niat kita baik, iaitu ikhlas dalam mengharapkan keridhaan Allah. Jika kita ingin melakukan sesuatu perkara, adab adalah sangat penting. Ini menunjukkan bahawa kita menghormati perkara tersebut dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Dalam berqiyamul lail mempunyai adab, dan antara adab-adab qiyamul lail adalah perkara yang perlu kita lakukan ialah dengan berniat sebelum tidur untuk melaksanakan qiyamul lail. Selain itu, kita mengikut cara-cara tidur dengan betul agar tidak rasa malas untuk bangun berqiyamul lail. Seterusnya, kita mestilah berdoa, bersuci, bersugi, berwuduk dan memakaikan pakaian yang bersih atau baru selepas bangun daripada tidur. Ini dapat membuatkan kita merasakan perasaan baru yang segar untuk melakukan ibadat tersebut. Setelah kita sudah bersedia untuk melakukan qiyamul lail dengan bersuci dan membersihkan diri kita, kita boleh memulakan solat malam itu dengan 2 solat yang ringan dan diikuti dengan solat yang banyak dan berat mengikut solat yang disukai Allah oleh kita. Ini kerana jika kita melakukan dengan solat yang berat, maka akan memberi kesan yang tidak memuaskan pada akhir malam itu juga. Kita juga boleh mengajak ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan turut melaksanakan qiyamul lail. Selain itu juga, jika kita merasakan mengantuk, kita mestilah menghentikan solat dan tidur dan boleh meneruskan jika sudah hilang perasaan mengantuk tersebut. Para hadirin yang dihormati sekalian, kesimpulan bagi pidato saya yang bertajuk melazimi qiyamul lail ini adalah perbuatan ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Amalan orang-orang soleh dan sebagainya ini menunjukkan bahawa berqiyamul lail itu merupakan satu ibadah yang sangat baik di sisi Allah. Ibadah ini sangat dituntut agar kita sebagai hamba-Nya tidak terlalu lalai dan khayal dengan nikmat di dunia. Marilah sama-sama kita meningkatkan ilmu pengetahuan, iman, taqwa dan amalan kita agar kita sentiasa berada di bawah perlindungan dan rahmat Allah. Sudah cukup buat saya untuk mengupas lebih dalam tajuk ini. Terlalu banyak kebaikan dan kelebihan jika kita melakukan ibadat ini. Setiap perkataan pasti ada kesalahan, apalagi saya adalah manusia yang sempurna. Apalagi saya hanya adalah manusia yang tidak sempurna. Sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ingin memohon maaf jika ada perkara yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.